Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah pertemukan lagi kita dalam sesi perkongsian ilmu jahitan untuk hari ini. Salam Jumaat, salam hari penuh keberkatan, selamat Hari Raya Mingguan. Okey, buat semua. Okey, alhamdulillah saya Sima Saad. Okey, terima kasih kepada anda semua kerana masih setia dan sudi join saya untuk sesi kelas sesi belajar jahit kita secara online live dekat FB Sima Saad ni. Okey. Saya mula pukul 10.34. Okey. Boleh kita setting masa berapa lama kita perlukan untuk membuat palazzo. Best kan palazzo. Bukan bahasa Melayu saya rasa ni. Mungkin bahasa Jerman. Okey. Maksud dia adalah seluar besar lah kan. Seluar besar. Betul, seluar besar ni sangat best bila pakai. Kita rasa lapang kan. Senang nak bergerak. Okay. Dan banyak sebenarnya cara untuk membuat palazzo ni. Sebenarnya basic dia adalah seluar biasa je. Okey, tapi disebabkan kita tak nak kita ada cutting pada bahagian kaki, kita nak dia lebih luas, lapang. Jadi kita besarkan kaki seluar dan juga cawat seluar sebenarnya. Kita buat dia bukan fit. Okey, kita tak buat dia secara fit size. Okey. Memang ramai sekarang ni orang suka buat palazzo, dan ada juga palazzo skirt tahu. Palazzo skirt 360 darjah. Lepas tu kita buatkan dia jadi palazzo. Nampak tak? Betapa imagination orang tu ni kan. Jadi dia nampak wow, kembang setaman, tapi bukannya skirt, rupanya seluar. Okey. Yelah, kadang-kadang kita pakai seluar ni sebab kita risau dia terselak sana terselak sini. Tapi awas, jangan terlalu bergerak, terlalu lincah sangat bila pakai palazzo, sebab palazzo pun dia akan mudah terselak lah kalau kita melompat-lompat kan. Okey, jadi hari ni saya nak ajak anda semua buat palazzo saiz budak je lah. Anda boleh buat saiz anda sendiri. Apa yang anda perlukan adalah ukuran pinggang anda, ukuran cawat, macam mana nak sukat cawat dari belakang pinggang kita tu. Okey, dari belakang pinggang lalukan ke bawah kangkang dan sampai ke pusat lah, atau bahagian mana anda selalu pakai seluar. Kalau anda suka pakai seluar atas dari pusat, suka sampai situ. Kalau suka bawah daripada pusat, suka situ. Setakat yang kita selesa. Tapi saya suka buat sampai pusat lah. Itu memang sukatan cawat yang sejati. Okey. Lepas tu, kita tak perlukan pun sebenarnya ukuran peha ke, tak payah. Okey, kita perlukan lagi satu ukuran punggung. Okey, hip ya. Sukat semua ngam-ngam dulu pun tak apa. Lepas tu kita sukatlah labuh seluar. Okey, itu je. Itu je 4 perkara yang perlu ada dalam ukuran yang perlu ada dalam membuat palazzo. Okey, hari ni saya nak ajak anda buat guna kain Mosquip lah. Mosquip antara material terbagus nak buat palazzo ni. Dia memory dan sangat best bila pakai sejuk. Lepas tu saya gunakan, saya buat saiz budak, saya gunakan getah 1/2 inci sahaja ya. 1/2 inci. Betul ke 1/2 inci ni? Tak juga, bukan 1/2 inci. 3 suku. Okey, tapi tak apalah. Janji untuk budak tu masih sesuai. Saya rasa berat sikit saya punya mic ni. Rasa macam nak jatuh. Okey, sekejap ya. Lepas tu,
Itu je 2 item yang kita perlukan. Lepas tu macam mana kita nak buat, kalau saiz budak macam mana nak buat, kalau kita nak buat jual ke kan, macam mana nak buat. Okey, untuk saiz ni sebenarnya jika anda nak buat beberapa saiz kan, selalunya seluar ni beza, seluar ke baju ke, beza di antara saiz cuma 1 inci je. Tak ada banyak pun. Tapi jika anda buat saiz daripada L nak pergi XL tu yang anda perlu tambah sehingga 2 inci bagi nampak beza lagi. Okey, itu untuk ke saiz biasa. Ke extra tu kita up sikit. 2-3 inci tu baru nampak bezalah untuk extra kan. Lepas tu yang extra 1XL, 2XL tu kita tambah seinci je beza dia. Macam tu. Lepas tu untuk apa lagi perlu tahu? Macam mana kita nak tahu kita nak guna kain banyak mana? Okey, kita tengok kepada labuh seluar. Okey, kalau labuh dia masih tak lebih daripada 39 inci, okey, maka kita guna 1 meter kain je. Okey, faham kan? Terima kasih semua yang join live kita. Okey, boleh share ya kepada rakan-rakan yang lain untuk simpanan sendiri. Suka seluar besar Puan Cik Zalina kan? Best kan pakai seluar besar daripada kecil kita rasa tak selesa kan, rasa nak bergerak pun dah rasa ni kan. Okey, jadi saya cakap dia, jadi bila kita suka labuh seluar, kalau labuh dia 20, kita guna je lah setengah meter kain je. Tapi kalau seluar orang besar ni ada yang dah sampai 40 kan, 42, itu dah lebih daripada 1 meter kain tu, dah 1 meter kan. Nurul Hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya cik puan semua join saya hari ni. Okey, lepas tu sebab macam ni macam kain mostrip ni, sebab kita nak guna bidang dia yang ke sini, bukan bidang dia yang ke bawah tu kan. Jadi nanti saya tunjuk, mungkin tak nampak kan. Ini kan tepi kain, ini tepi kain. Okey, kita nak guna nanti seluar tu macam ni. Dari tepi ni kita akan lipat dia. Maksudnya seluar tu macam ni lah, bukannya kita memotong ke bawah. Jadi kita kena guna, kalau bidang kain tu ke bawah 60, ya, 60 maksudnya memang cukup lagi lah untuk buat sehelai seluar dalam 1 meter kain tu. Kalau panjang dia macam saya kata tadi, kalau 30, 31, itu cukup lagi ya. Itu dalam baru 0.75 meter kain, tak sampai semeter lagi. Okey. Dapat jelas tak? Tapi lagi satu, untuk seluar dewasa nanti ini kena tunjuk dekat kain baru lebih jelas. Jom kita terus mulalah dekat kain. Tak nak membebel panjang kan. Okey. Sekejap saya pusing dia. Semalam memang tak masuk langsung bilik jahit. Allahu Akbar. Okey, saya letak dulu pembaris ni. Okey. Hari ni saya guna juga, saya cuba nak guna kapur sebab saya ada pen hitam dengan kain yang warna ungu gelap, ungu kelabu ni. Jadi mungkin saya risau anda tak nampak. Saya cuba juga nak guna kapur. Okey. Saya nak tunjuk kat anda satu benda. Kain tu jenis apa? Ini kain mostrip ya, cik puan. Okey, macam ni. Dia keras sikit kan. Getah putih ni memang keras sikit. Tapi kalau getah hitam ni pun ada je warna putih sebenarnya. Tapi saya beli warna hitam. Dia yang lebar ni kan.
dia ni nak kata dia lembut sikit daripada getah putih ni. Jadi kalau pinggang kita 23, jelas ya, alhamdulillah. Bila pinggang kita 23, kalau guna pinggang yang ni, saya selalu kurangkan seinci je. Memang saya tahu cikgu-cikgu tailor kat luar kurangkan sampai 1,5. Tapi saya lebih suka kurangkan seinci je. Sebab dia ni lebih keras sikit. Kalau yang ini pula kadang-kadang mengikut keadaan tu saya sampai kurangkan 4 inci. Sebab dia lebih lembut dan dia lebih tarik lah. Kalau kita buat dia kurang seinci tu, nanti londeh. Dia macam kita letak je kat pinggang, dia tak grip lagi. Tapi itulah, ikutlah kesesuaian anda. Kalau anda rasa kalau 4 inci tu terlalu kecil gila kan. Jadi anda kurangkan sikit-sikit lah. Lepas tu cuba masuk dulu kat pinggang anda. Boleh tak? Macam tu je lah. Lepas tu bila anda rasa okey macam tu kat anda, bila nak buat seluar siap ke, nak jual ke, macam itulah juga kadar pengurangan yang perlu anda buat. Kalau pada anda kurangkan 2, kat seluar lain, apa pun punya dia saiz pinggang, kurangkan 2 juga. Okey, boleh ya? Saya tak jumpa lagi punya saya getah butang. Getahnya ada lubang tu. Yang itu pun best bila kita guna pada palazzo, pada seluar-seluar ni. Sebab macam pinggang anak saya, tiba-tiba sekejap lagi dia dah gemuk sikit. Dah jadi macam ketat dia nak masuk kan. Jadi saya gunakan teknik belakang getah ni, belakang pinggang getah biasa ni, saya sambung dekat sini getah butang, dan ujung ni pun getah butang, dan saya letakkan butang dekat pinggang hadapan seluar kat sini. Jadi dia cangkuk lah kat sini. Bila dia tu makin gemuk, dia adjust ke butang yang ujung sikit macam tu. Jadi saya pun senang, tak pening nak pergi asyik tukar pinggang ke, asyik nak buat seluar baru ke kan. Tak pening dah. Okey. Tapi kali ni kita guna getah ni je ya. Okey. Sebidang kain ni, yang ini ada dalam semeter lebih, semeter suku segunting. Tapi saya ni ya, semeter lebih tu ke sana, memanjang ke sana. Dan macam ni ya. Memeri ni mestilah baring pada punya kita, baju atau seluar kita ni mesti dalam keadaan membaring. Macam mana kita nak check dia mana luar mana dalam? Kita tarik. Kita dah nampak dia menggulung ke sini. Maka ini adalah material side luar. Ingat kan, ada saya share sebelum ni kan. Ini bolehlah nampak sikit juga. Guna kapur. Nampaklah ada jenis-jenis kapur yang melekat agaknya. Ini bahagian yang salah. Maksudnya Moskrip ni kalau anda guna, bahagian yang gebu ni, anda kalau pegang nampak kat depan mata, memang anda akan nampaklah dia lebih gebu. Itu luar ya. Kak boleh VC tu apa yang minta maaf? Voice call ke? Saya minta maaf ya. Apa tu? Minta maaf puan-puan ke apa ni? Nama Awiwi. Jadi saya tak tahu, minta maaf. Jadi bahagian yang kita nampak dia rata, dia tak gebu tu adalah side belah dalam. Tapi bagi anda tailor, bagi anda siapa yang rasa susah lah nak jahit bahagian tengoklah kadang-kadang kalau anda nak jadikan side belah dalam ni pun belah luar, sebenarnya dia tak ada beza pun, cuma warna side dalam dia lebih gelap daripada luar. Kalau nak jadikan dalam ni luar, pastikan semua partition inilah belah luar. Nanti kan tiba-tiba anda tersilap, tangan belah ni luar, yang sebelah ni jangan macam tu ya. Make sure semua sama je kalau nak buat macam tu. Kita mulakan. Saya ambil dah sukatan anak saya tadi.
Kalau untuk budak, satu lagi kelebihan untuk seluar budak ni, anda boleh potong dia terus. Okay, kini saya lipat dua ya sebidang ni. Bidang ni lipat dua terus sampai ujung ya, ni temukan ujung ke ujung. Untuk budak ni, sebab budak ni dia tak shape badan dia tak, kalau yang tak gemuk sangat lah, okay, yang tak chubby, okay, anda boleh potong sekali side depan dan belakang seluar sama je, okay, boleh potong sekali, tak payah nak asing-asing, boleh je, sebab dia tak gemuk sangat, boleh macam tu. Kalau dia chubby sikit, itu anda kena potong side depan dan side belakang tu berbeza sikit ya. Sebab mungkin bahagian pinggul dia lebih besar kan. Itu dia tak selesa dah kalau kita buat side depan dan belakang sama. Kita samakan dulu kain ni. Okey. Okey. Saya duduklah ya. Gerak pula. Okey. Sekejap. Dia ada tak sama sikit. Okey. Kita dapatkan panjang seluar tadi. Panjang seluar saya dapat 32. Jadi sampai sini sikit. Gunting lupa ambil. Gunting dan peniti. Kejap ya. Tak apalah, ni nanti kita buat side belah bawah dia. Tapi kita selesaikan dulu side belah atas dia. Ni kat belah sini, okey. Macam mana kita nak dapat ukuran dia? Ukuran punggung, okey, ukuran punggung bahagi 4. Okey, tambah untuk budak kita tambah 2. Untuk orang dewasa kita tambah 3 dan paling besar kita boleh tambah 4. Bukan 4, paling besar 6. Okey, paling besar. Silakan puan, boleh share silakan. Okey, ini saya fikir inilah cara paling mudah ya buat palazzo. Banyak lagi cara. Tapi ini yang saya rasa insyaAllah boleh dihadam oleh semualah. Okey, jadi kita dapatkan saiz punggung tadi. Punggung, kita suka dia ngam-ngam je. Tak payah ada kelonggaran pun. Kita bahagi 4. Lepas tu kita tambah kelonggaran. Puan Umi Izzah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelonggaran untuk budak 2. Maksimal kita tambah paling pun 4 lah. Macam dewasa minimal 3, maksimal 6. Okey, jadi ini dapat bila kita dah bahagi 4 tambah 2 jadi 9.75. Okey, saya guna warna ni sebab nampak jelas sikit kan. Alhamdulillah dia boleh diconteng. Mungkin ada kapur-kapur yang boleh, ada yang susah sikit kan. Mohon share. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Umi Izzah. Sila share supaya lebih ramai orang dapat tahu cara buat palazzo dan lepas ni boleh buat sendiri. Okey. Ramai ke yang join kita yang dah pernah cuba salah satu daripada perkongsian saya sebelum ni? Kalau belum cuba, kena cuba. Puan Hayati, silakan share. Pasal yang getah budak tapi yang ada button adjust tu kita tak faham. Sebenarnya macam ni. Kita ada getah, dia ada lubang butang. Dia dah ada lubang untuk masukkan butang. Jadi dekat pinggang tu saya tak boleh tunjuk lagi. InsyaAllah nanti saya cuba cari atau saya beli
Saya tunggulah saya beli yang baru. Getah tu geram betul tak jumpa-jumpa. Dia memang dah ada lubang macam ni ya. Saya tunjuk lah. The real is macam ni. Dia ada lubang macam ni dan kita memang boleh masukkan butang. Jadi, bila kita nak buat untuk seluar tu, seorang dewasa pun boleh, ibu mengandung ke, bila kita makin lama makin menggemuk, kita nak lagi pakai seluar ni kan. Sebab ni seluar palazzo kan besar. Jadi, kita gunting pinggang kita tu, kita bahagilah 3 ke, okey? Atau kita bahagi 3. Okay, kita gunting ni. Ini memang untuk pinggang belakang je. Dia dah ngam kat belakang. Lepas tu, ujung ni kita sambung dengan getah yang ada lubang-lubang tu. Ujung ni pun kita sambung dengan getah ada lubang-lubang tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Kamsinah. Jadi, kita masukkanlah dalam pinggang tu. Dekat depan sekali, dekat pinggang depan sekali ada butang. Satu belah kanan, satu belah kiri. Untuk kita sekatkan dia. Bila kita dah gemuk, kurang gemuk nanti, kita boleh pasang dia ke dalam lagi. Sebab dia ada lubang butang di sepanjang getah. Nanti saya cari balik, saya boleh tunjuk cara nak buat dia. Orang baru, tak apa puan. Saya pun orang baru juga. Dalam dunia saya saja nak share apa yang teknik ataupun yang mungkin saya boleh kongsikan dengan ramai orang. Boleh sharekan kita punya live ni supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Okey. Saya buat live sini sampai bawah sikit 9.75. Okey, panjang sikit Okey, cawat 24 daripada saya kata belakang pinggang sampai ke pusat, kita bahagi 2. Bila kita dah bahagi 2, saya dapat 12. Okey, 12. Sekejap, saya kat atas ni kita buat line bagi sama dulu ya. Takut nanti tak sama pula kan. Sekejap. Sengit je. Bolehlah guna kapur tapi Alhamdulillah lah sebab warna kan gelap. Saya risau anda tak nampak saya tunjuk ni. Boleh pula guna kapur ni. Tapi memang kalau kain yang printed belakang dia kan warna putih kan. Depan bercorak. Jadi saya guna pen tu masih nampak. Wadatul Ika. Assalamualaikum Ustazah Sima. Waalaikumsalam. Saya lah Ustazah Sima tu. Allahu Akbar. Masih ingat saya Ustazah anda ya. Sekarang ni saya bukan Ustazah lah. Saya cuma seseorang yang suka share ilmu jahitan. Okey. Sini tadi besar ponggong ya. Okey. Minta maaf lah saya sebut bahasa yang semua orang mudah faham je lah ya. Okey, daripada atas ni kita bagi basi untuk pinggang ni tadi. Sebabkan dia suku inci, 3 suku kan. Jadi saya letak dia sampai 2 pun boleh. Okey, kita letak 2. Mana dia? Ujung dia. Sekejap. Sebab kita buat macam ni ya. Kira 1 lah. Okey. Suku inci tu kita buat 1 sebab ada basi yang kita nak jahit. Ataupun nak buat lebih sikit. Kita buat dia jadi 1,5. 1,5 satu side. 1,5 lagi satu side. Maksudnya kita kena bagi basi 1,5 ke atas. Dan 1,5 3 ya. 3. Okey, tengok ya. Saya bagi basi sampai sini 3. Ini untuk pinggang ya. Saya terus reserve untuk pinggang. Okey. Lepas tu, untuk kiraan cawat tadi, saya kena mula daripada 3 ni. Jangan guna daripada atas ni. Kalau tidak nanti, kita termakan. Jangan guna, bukan dari 3, dari 1,5. Naik dari 1,5 ya. Ini dan ini saya guna ukuran sama depan dan belakang. Okey.
Jadi 12 campur 2 ataupun 1/2, tapi 2 lah ya. Jadi kejap, 12 tak cukup sini. Sini 12. Sengit. Sini 12. Kat mana saya nak tambah 2 tu, saya tambah 2 dekat ke tepi ni. Nampak tak? Jadi bentuk L. 12, 2. Untuk orang dewasa, untuk budak 1/2 ke 2 je. Untuk orang dewasa 2 ke 3. Kalau orang tu memang extra chubby memang, yelah kita tak boleh nak ni kan. Kalau kita ambil tempahan senang ya. Kita terus, kalau memang kita nampak shape dia macam mana, kita terus tambah 4. Maksima dah tu 4. Tak payah lebih-lebih dah. Nanti seluar dia jadi tak sedap pula dekat cawat. Okey, jadi kat sini, ini kan, kita sukat 12 ya. 6 ya, titik tengah dia. Tapi jangan start lekuk daripada 6 ni. Buat dia bawah je. Daripada 3 pun dah boleh. Okey, daripada 3 ni. Lepas tu saya lekukkan dia. Jumpakan titik 2 tadi, ujung ni ke yang titik 3 ni. Macam ni je. Okey. Lepas tu, anda nampak ke? Nampak tak? Saya lekuk dia kat sini. Kalau anda tengok betul-betul, saya keruk dia tu. Okey. Tak dalam sangat. Jangan buat dalam sangat. Nanti tak selesa. Puan Azlin dan share. Terima kasih. Terima kasih juga pada Puan Azlin. Okey. Semoga ramai yang dapat manfaat daripada sharing daripada Puan tu. Okey, kita peniti. Kita takut dia bergerak, nanti kita nak sampai ke bawah dah. Okey. Macam ni. Okey, kita dah dapat bahagian atas ya, daripada pinggang sampai cawat bawah. Okey. Yang ini kita nak kena dapatkan panjang labuh. Jadi saya rasa saya gunting dulu bahagian ni dan kita jatuhkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia 4 lapis ni, dia gagah sikit lah. Sekejap ya. Okey. Dapat dah. Atas ni kita gunting. Lepas tu kita gunting sampai kat cawat dia ni. Ambil 2 lapis lah. Sebab tak berapa nak ni tebal-tebal sangat. Okey, jadi ni kangkang dia memang dah sama tau. Seandainya anda buat kangkang yang berbeza, yang side lagi 2 belakang ni akan jadi side belakang, anda kena tambah lagi dalam 1/2 inci macam tu ya. Ummu Al-Akib share ya, jazakallah. Jazakallah khairan jazak juga buat puan. Terima kasih ya kalau share. Kalau Okey, macam ni. Kalau dia macam saya kata cakbi tu, yang side 2 belakang ni, kita kena tambah lah sini ya. Kita kena tambah lagi kat sini 2 seinci macam itulah. Kita bagi dia ada perbezaan depan dan belakang seluar. Tapi ini saya tak tambah. Dan kalau untuk yang macam tu juga lambat masuk ketinggalan bas Puan Wan
Ramai ni. Tak tinggal pun bas. Bas tak boleh gerak je. Okey. Bas kat sini lagi. Okey. Belum jauh lagi. Okey. Kalau untuk yang chubby, okey, extra size, orang dewasa ya saya cakap ni, lebih bagus lagi anda tambah lagi ke atas ni. Shape dia ni tak boleh rata ya. Macam ini budak dan dia tak chubby. Jadi kalau untuk orang dewasa tu, kalau kat sini anda tambah lagi seinci, anda perlu tambah kat sini seinci. Dan shape dia macam ni ya, naik bukit sikit. Tepi dia tak nampak ya. Dia kecil ni. Dari tepi sama je. Nampak tak? Okey. Dari tepi sama je. Lepas tu naikkan seinci kat tengah ni. Macam tu tau. Kalau untuk saiz cabi. Samalah juga budak. Kalau anda tambah dia yang nak buat shape belakang dan depan tu berbeza, anda perlu tambah kat sini. Berbeza dia samalah dengan bawah tu. Senang sikit nak fikir kalau macam tu. Tak kritikal pun. Okey, saya fikir tu cara paling mudah. Anda buat macam ni je. Buat rata je. Okey, rata macam tu. Naik. Macam tu. Tak nampak. Macam itulah kena naik. Kalau sini 2 inci, kat sini, kalau sini tambah 2 inci, sini 2 inci, 2 inci. Sampai atas 2 inci. 2 inci besar sangat lah kan, besarnya. Tapi selalunya mungkin dalam seinci je lah, 2 jari. Dik macam tu. Okey. Sekejap, saya ambil nafas. Okey, jadi ini sebab saya nak gunting dia sama je. Jadi saya boleh gunting sekarang. Saya tak buat beza. Dan saya dah tambah 2 inci kelonggaran tadi tu kan. Dah okey dah lah. Dah besar dah. Untuk ini memang saiz anak saya lah. Untung betul dia. Hari-hari ada baju baru ni. Aduh, mengalahkan tailor. Dia dah tak minta, dia tak tanya dah baju kucing dia. Yang hari tu duk hari-hari masuk tanya baju kucing kan. Ni tak ada dah sebab dia tahu masuk je. Habis je Umi dia kelas, ada je baju baru untuk dia. Dia dah tak ni dah. Okey, jadi ukuran atas ni daripada 1,5 inci ni ya. 1,5 inci basi yang kat atas ni kita tak kira dah lah. Jangan kira ya. Kita anggap dia tak ada lah. Kita lipat dia nak senang kira. Okey, senang kira. Kita tutup dia. Kita nak kira labuh seluar. Labuh seluar 32 inci. Okey, untuk budak macam itulah, macam saya ada jelaskan awal tadi. Kalau nak buat beberapa saiz, kalau anak saya ni saya letakkan dia pada saiz L lah. M budak ya. Jadi M banyak ni. Kalau S anda kecilkan seinci. Keruk kelengkang belakang tambah tak? Okey, macam ni ya. Sebab saya buat sakit perut. Okey, sebab saya buat kelengkang dia depan dan belakang sama, tadi saya cuma tambah 2 inci je. Untuk anak saya punya saiz ni, saya tambah 2 je. Saya letak kat situ. Okey, ini kangkang dia 12, saya tambah 2 je ke tepi. Dan saya tak tambah dah. Kalau yang siapa nak tambah kat sini, yang belakang, dia kena tambah semua yang belakang sampai ke atas ya. Lepas tu buat yang macam turun bukit tu. Sampai ke tepi pinggang pula. Yang ini saya dah tak tambah dan saya gunting sama je depan dan belakang. Ini dah loose dah bagi dia. InsyaAllah. Okey. Dan saya pun prefer siapa yang nak buat saiz budak, nak buat seluar siap ke apa ke, buat yang jenis sama je. Bila nak buat yang tak sama, untuk saiz ekstra budak je. Itu baru buat jenis tak sama untuk sukatan depan dan belakang. Dan better
Macam tu lah. Tapi sebab saya dah lipat 4 ni kan. Dah ada 4 lapisan. Jadi, gunting 2 dulu. 2 ni akan menjadi side depan. Bila kita buka dia nanti. Jadi yang 2 yang tertinggal tu adalah side belakang. Okey. Puan Sadia Junus, tak apa. Boleh share, boleh share supaya boleh ulang balik tengok nanti ya. Saya tak jawab salam lagi kan? Waalaikumsalam. Okey, jadi ni saya turunkan dia. Saya nak dapatkan labuh seluar. Dari atas ni lah. Suka di atas ni ya. Sebab ni dia tak terlipat habis pula. Ya, saya betulkan lipatan dia dulu. Kita ketik. Pegang. Jarum tolong pegang. Okey. Tak terbuka. Tak terlipat habis tadi lagi. Okey. Sekejap ya. Saya minta maaf ya pada guru-guru tailor di luar sana. Maaf kalau cara saya salah. Okey, pada anda semua pun saya minta maaf. Tapi saya cuma ajar teknik yang mudahkan anda untuk belajar menjahit. Supaya anda dah tak takut dah. Tak apalah orang kata ni apa kan, cincai ke apa ke, janji baju kita dah lepas. Baju kita nak pakai sendiri, baju anak kita dah lepas dah. Kita dah tak pening dah nak pergi tempah-tempah ke. Tambah-tambah anak kita yang sedang membesar. Sekejap je, sebulan baju dia kena tukar dah. Jadi kita pun tak lalu nak beli hari-hari kan. Setiap bulan beli, bukannya beli 1-2 pasang je. Sebab dia dah berubah kan. Kita kena beli banyak balik lah. Macam anak saya pula lagilah. Seorang perempuan, seorang lelaki. Jadi, kalau yang kakak tu membesar, baju dia tak boleh diwarisi. Okey? Memang yang adik dia pun membesar, tak boleh nak diwarisi bersama-sama. Jadi, memang kena beli baru. Sekejap saya ukur balik. Bergerak pula. Okey, 32. Jadi saya bagi basi 1. Saya nak jahit besar sikit kat bawah dia. Mana kita punya? Jatuh. 33. Okey, dari sini ya. Ni kangkang dia tadi. Bagi yang tak suka, okay, tak suka kaki besar sangat, okay, anda boleh shapekan daripada bonggong ni ya, daripada sama taraf dengan cawat ni. Anda shapekan ni ke tengah. Ni gunting ke tengah. Bagi anda yang suka dia besar, okey. Kalau budak pakai pampers, ukuran cawat macam mana? Bagi dia pakai pampers tu, lepas tu sukat lah. Ataupun kalau dia tak pakai cawat, lepas tu anda cuba bajet. Selalunya bila dia pakai pampers tu, berapa penambahan dia. Kalau nak tambah besar pun lebih bagus. Dan kalau saya guna ni kain memory. Kalau anda tambah setakat 2 inci pun, kalau dia jadi 2 inci setengah, 3 inci pun, dia masih boleh menarik lagi. Sebab itu saya suka kalau seluar tu pakai kain memory. Okey, macam ni. Terdapat ni.
Okey. Untuk shape dia, yang ini saya tak nak lakat dia. Kalau anda nak bagi dia shape dia tak kembang sangat, anda start ya daripada ni ya, cawat ni. Okey, ni daripada cawat tu sama taraf tu anda bagi masuklah setengah inci ke seinci setengah ke. Terus je. Ya? Macam tu. Ini cara saya lah. Kalau salah saya minta maaf. Saya pun masih belajar. Okey, saya cuma suka je kongsi apa yang saya dapat ni. Okey, jadi ini kan. Okey, saya garis lurus. Saya garis lurus dulu daripada atas, daripada cawat tu. Nampak tak? Saya garis lurus je dulu. Okey, seluar untuk palazzo maksima, okey, anda boleh tambah ke tepi tu 3 inci. Tambah 3 inci je. Lebih-lebih memang tak cantik sangat dah. Anda boleh besarkan dia ke sana. Kalau anda nak buat dia besar kat ni pun, nampak? Kalau dah tak nak tambah pun kat ni, boleh. Tapi jangan potong dia lurus macam ni. Nanti seluar nampak tak? Dia jadi tak cantik. Dia pakai nanti dia jadi buruk sikit. Jadi, inilah gunanya ni. Melengkung ni. Melengkung ni kita ambil sikit. Kita keruk dia masuk dalam sikit. Budak lagi lah kita tak suka dia nak pakai besar-besar ni sebab nanti nak pergi tandas ke kan. Dah takut terkena air kan. Bukan dia perhati nak kepit ke nak apa ke. Nanti dia redor je seluar dia tu basah. Kan. Okay. Jadi macam tu. Kita kena bagi dia lengkong sikit kat sini. Dan okey, lengkong sikit. Sikit je. Jangan over pula. Kalau kita melengkong macam ni pula, okey, kononnya kita kata kita tak nak dia besar kan. Macam ni. Lagi satu cara dia. Okey, sini lebih kurang 12 tadi kan. Ambil titik tengah. Nampak tak? Dekat cawat tadi. Okey, cawat tadi. Ambil titik tengah dia. Dari sini sampai sini. Dapat 6 kan? Anda boleh garis. Weh, susah betul. Dia tak nampak sok panjang kan? Kat bawah kaki ni. Sini 6 lah. Ambil titik tengah dia. Okey, jadi ke sini ni. Anda boleh lah. Okey, kalau macam ni anda 6 juga. 6 juga kan? Lah, betul lah tu. Okey. Kalau nak kecilkan sikit. Konon anda nak kecilkan. Tak nak besar sangat. Anda nak kecilkan lagi 2 inci. Sini anda kecilkanlah lagi 2 inci juga. Supaya. Betul 2 inci kan? 2 inci. Supaya. Ni betul dah ni 2 inci. Supaya dia stable. Macam seluar pun samalah. Kalau memang anda tak nak buat palazzo, anda nak buat cutting bawah dia, cutting seluar je, maksudnya dia bagi kurus je, macam tu ya. Dapatkan titik tengah, bahagilah 2 kat tepi ni, sama punya dia besar. Lepas tu anda ni lengkokkan ni daripada cawat tu. Jumpalah dia dekat bawah ni. Tapi macam saya cakap, jangan bagi dia sampai jadi ke dalam macam ni lah kononnya. Okey, tengoknya rupa dia. Banyak dah saya conteng ni, tapi tak apa, nanti supaya nampak je. Supaya anda semua nampak. Okey, nampak tak ni? Yang garis yang paling dalam ni, dia jadi bucu macam tu kan? Ini, nampak bila kalau anda pakai seluar, dia jadi macam ni. Dia jadi tak ni. Itu maksudnya, nanti kalau pakai tu, seluar akan jadi macam. Pernah tak anda tengok orang pakai seluar, dekat tengah dia macam ternaik tu? Itu adalah antara kesilapan yang dia buat dekat sini. Sama ada keruk yang ini terlalu dalam,
atau keruk yang ini terlalu dalam, atau keruk ataupun garisan ni terlalu lurus. Dia tak lengkung langsung. Okay, dia tak ada lengkungan langsung. Itu menyebabkan dia jadi macam ternaik ke apa kat tengah seluar, kat tengah kangkang seluar. Tapi, okey. Kalau anda nak bagi dia besar lagi ni sampai habis meter ni kan, bagi habis bidang ni kan. Okey, ini pun anda bagi dia melengkung sikit kat sini ya. Lepas tu tarik dia keluar. Sama juga bagi dia, jangan tak nampak. Melengkung sikit lah. Adalah shape dia melengkung sikit. Jangan tarik guna pembaris lurus kejong macam tu. Itu pun jadi nanti seluar tu jadi tak sedap nak pakai. Okey? Jadi hak anak saya ni, saya buat saiz yang tak sampai ujung, tak sampai dalam balik. Saya ambil yang tengah-tengah ni ya. Ni anak saya punya. Okey, dan saya pun nak gunting dia. Gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawah ni, dari titik tengah tu, kita naik sikit ya. Okey. Tak nampak Bagi naik sikit ya. Senganci ke. Senganci. Turun kat tengah ni. Dah. Melengkung dia. Okey. Saya gunting. Ada persoalan lagi. Saya minta maaf tau. Kalau saya tak nampak. Kalau saya tak reply tu. Saya tak nampak lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti saya reply kalau dah habis live. Tertarik. Anda boleh juga klik lagi ilmu-ilmu tentang palazzo ni dengan guru-guru lain ya. Mungkin cara mereka lebih senang difahami. Tak apa, belajarlah dengan ramai orang. Belajar dengan ramai guru. Tak rugi. Memang tak rugi. Baru je kita asah kan. Dia dah. Sebab kerja dia gunting. Tebal-tebal semua. Ni pun sebab dia longgar kat tengah. Geram betul saya. Siapa tahu macam mana nak rapatkan yang tengah dia ni. Mana tahu kan biasa jadi. Saya tak ada tools nak bagi rapat. Kalau mudah boleh saya ikut. Okey. Selamat dah. Seluar ni. Besar dia. Okey. Ada anda yang kononnya ya. Tak sukalah anak ni pakai seluar besar-besar macam ni. Ataupun seluar anda lah. Anda tak suka dia lepas macam ni. Anda nak buat dia ada cuff. Boleh je. Buatlah besar kaki kita tu. Nanti dia akan menjegut dekat kaki kita tu. Tapi bagilah basi lebih sikit. Sebab seluar macam tu dia tak elok. Cegang nanti kan.
Tak payah basi dah. Sebab benda yang itulah jadi basi. Yang jadi lebihan dia. Buatlah dalam 3 inci ke. Kan? 3 inci. Elok dah dia. Grip kat kaki kita. Eloklah kelabuhan dia tu. Ini tadi saya bagi basi 1 inci kat bawah. Okey. Jadi, apa kita nak buat sekarang? Kita nak jahit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Buka 2 helai. 2 helai ke sini, 2 helai ke sana. Okey. Dia masih dalam keadaan dia tu, kita penitikan dia. Inilah kita nak jahit terus ya. Kita jahit terus. Aduh. Allahu Akbar. Ni kita temukan, bila kita buka macam ni, dia jadi kangkang ni dengan kangkang belah sini, cawat dia tu, dan kita penitikan, kita jahit terus tau. Okay, jahit sini lah. Jahit kat kangkang dia ni. Di atas sama bawah ni. Lepas tu, yang ni pun sama. Jahit ni. Okay. Kejap. Saya dapatkan titik tengah dia. Ni saya dapatkan titik tengah. Ni ya. Titik tengah seluar ni. Okay. Saya dah tanda dia. Anda nampak kan? Ada titik tengah. Okey, jom kita ke mesin jahit. Okey, disebabkan saya guna mouse grip, kita takkan jahit tepi. Senang. Tapi anda yang nak berniaga, sila jahit tepi tau. Allahu Akbar. Ni sebab saya nak cepat, nak tunjuk kat anda je. Oh, saya ada benang sama warna. Saya tukarlah. Asyik-asyik dia pakai tak sama warna kan? Kesian pula. Aduh. Saya buat macam ni je. Senang. Mana jarum pun kat sini. Tu pun guna jarum. Macam ni lah. Line. Terbuka lah baju. Benang. Okey. Saya tukar benang dulu ya. Ada apa-apa lagi persoalan, tanya je lah ya. InsyaAllah saya cuba bantu. Dan anda pun boleh bantu saya jika saya salah. Saya minta maaf. Okey. Jahit ya kangkang seluar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah je.
elok ya. Elok, cantik jahitan dia. Tapi untuk seluar, saya suka buat 2 line. Lebar cawat macam mana ya Kak? Macam mana kita nak estimate untuk setiap budak ikut umur? Okey, macam saya cakap tadi lah. Okey. Erin, terima kasih soalan. Untuk budak, sukat sukat je budak mana-mana. Okey. Kalau ada seorang budak, okey, kita anggarkan dia. Kalau selama ni dia pakai baju saiz M, okey, jadi kita bermula daripada saiz M. Okey, jadi kalau saiz M tu cawat dia 10 ya, ataupun cawat dia bukan 10 lah, maksud dah bagi 2 tu 8. Kononnya 16. Okey, kita bahagi 2, 8. Kita tambah 1.5. Okey, itu sebab ada saiz M kan. Jadi untuk ke bawah, kita tolak yang 8 tadi. Kita jadikan dia tu 7 tambah 1.5. Maksudnya cawat daripada belakang pinggang sampai pusat bahagi 2 tambah 1.5. Tapi bila dah sampai saiz L, M tadi nak pergi ke L, kita tambah 1.5 juga. L nak pergi ke XL tu kita tambah 2. Maksudnya kita bagi dia besar sikit daripada saiz yang 3 saiz biasa ni. Macam itulah. Lepas tu, tapi yang panjang cawat bahagi 2 tadi tu pun, untuk yang lebih besar tu, tadi kan 8, yang ni dah jadi 10. Kita tak naklah buat dia jadi 9 je. Sebab budak saiz XL mesti dia selalunya dia besar lagi, tinggi lagi, chubby sikit. Macam tu kita fikir. Kalau macam untuk orang dewasa pun macam tu. Okey. Boleh ya? Dan selalunya jika nak buat jualan ni, dah lepas kita siap punya kita ukuran, kita perlulah sertakan punya kita ukuran tu, supaya walaupun anak dia biasa pakai saiz M sebelum ni, tiba-tiba sebenarnya untuk saiz kita ni, anak dia sesuai pakai saiz L. Ataupun saiz S pun anak dia dah boleh masuk. Sebab saiz kita jenis besar. Macam tu. Sebab memang sebenarnya ukuran ni tak tetap pun. Ikutlah. Setiap jenama dia ada punya dia cara kan. Sebab kita bukan kita yang kena ikut pelanggan, tapi pelanggan perlu ikut kita. Kalau dia betul berminat, kalau dia tengoklah nanti anak dia tu mana yang sesuai. Selalunya ada labuh seluar. Seluar tu tak labuh pun, tapi dia dah jadi saiz L. Kan? Kita yang itu selalunya anak kita saiz M baru pakai kan? Ataupun saiz S. Maksudnya mungkin design dia memang dia buat pendek sikit. Macam itulah. Okey, dapat. Okey, nampak tak tadi saya letak titik tengah kan? Dua-dua ni kan ada titik tengah. Kita pegang titik tengah. Kita pegang titik tengah kedua-dua ni. Kita buka. Bertemu tak penjahit tu? Bertemu. Penjahit bertemu penjahit tu lah yang tengah. Itu kangkang kan? Lepas tu kita jahit bawah seluar ni. Kita buka. Temukan tengah. Saya suka buat macam ni. Kalau yang depan ni dia menghala ke sini, yang belakang kena menghala ke sana, supaya tak tebal sangat kita nak jalan ke situ. Samakan kaki dia dan kita jahit ya.
Nampak ya? Ni dah sampai tengah. Saya akan jahit sampai sini. Sampai peha. Ya. Saya berhenti. Okey, kenapa saya berhenti? Saya berhenti setakat peha ni. Ni kangkang saya berhenti dekat sini kan. Saya akan mula balik jahit dari sini dan saya ulang sampai bawah pula. Sebab saya nak bagi kangkang dia ni ada 2 line jahitan supaya dia kuat. Sebab ini adalah part-part kritikal. Okey, part-part yang selalu berbenur. Terkeluar. Selalu sangat koyak cepat. Jadi untuk pastikan seluar tu kuat sikit, okey, yang tak apa supaya dia tak cepat sangat nak koyak ke apa. Kalau beli ke, kalau seluar saya tak jahit ulang kat sini, itulah selalu jadinya. Tak tahulah kerja mengangkang ke anak. Okey, jadi bila kita jahit dia ada 2 line, dia kuat sikit. Tapi kalau anda ada mesin cover stitch, tak perlu dah lah. Okey. Mesin anda tu lebih bagus. Sangat kuat dah jahitan dia. Dah berpintal-pintal kan. Takkanlah dia tak kuat lagi. Allahu Rabbi. Ya, jahitan saya ni dia terkeluar ni. Dia longgar ke? Ya, dia tak jadi elok, bawah berbiji-biji. Saya kena ulang jahit lah. Untuk side belah sini. Tengok, saya tarik. Terkeluar terus. Sampai ujung. Dia terus tercabut. Ini bukan sebab anak yang ganas. Ini jahitan mak dia yang tak elok ni. Okey, kejap ya. Saya terpaksa ulang balik jahit ni. Kejap ya. Samakan balik. Lalu balik ya atas yang kat kangkang tadi. Elok dah. Elok dah jahitan dia. Nampak tak jahitan dia? Saya cuma guna jarum biasa, tapak biasa dan jarak menghampiri 3. Itu je. Saya tak ada guna tapak teflon ke apa ke. Okey, jadi seluar ni dah siap. Jadi kita alihkan dia. Okey, untuk elastik dia, untuk getah dia. Sekejap, berapa pinggang tadi? 23. Jadi saya tolak 1 kan? Jadi 22.
Aduh. Allahu Akbar. Okey. Okey, kita matikan dulu dia. Kita cantumkan dulu dia. Okey. Dah cantum. Okey. Terus ni saya memang terus masukkan. Kalau anda sabar ya kejap, belum habis lagi kelas. Ini jika anda rasa nak jahit dulu, okey. Sekejap. Okey. Sekejap ya. Sini. Jika rasa nak jahit dulu sekeliling ni, tinggalkanlah ruang separuh kat sini untuk masukkan getah. Tapi cara saya terus masukkan getah ke dalam dia ni, baru saya jahit. Saya nak cepat-cepat je kan kerja saya ni. Selagi dia relevan saya guna. Selagi saya rasa saya tak susah, saya pakai. Okey, itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya tak lipat ke dalam, tak apa pun. Tak apa, sebab kain ni tak berbulu. Jika anda tak ada jahit tepi, nak lipat ni ke dalam, okey, nak bagi dia kemasan lah. Ke dalam pun tak ada masalah, sangat bagus lagi. Lagi cantik lah. Ni saya tunjuk cara je. Anda boleh buat yang lebih bagus lagi daripada saya. InsyaAllah. Memang betul pun. Sebenarnya Sifu tak bagus bukannya semestinya lebih baik daripada student. Betul tak? Kadang-kadang tok guru, kadang-kadang guru kita, siapa-siapalah cikgu yang mengajar, dia guna teori je. Okey? Teori dalam buku. Yang buatnya anak murid kan. So sebenarnya yang bagus adalah anak murid tu. Teori tu sahaja kadang-kadang tak jadi pun. Kalau tak ada orang buat lagi lah tak jadi kan. Okey. Jadi maksudnya jangan rasalah rendah diri ke apa ke. Tak reti langsung menjahit ke. Tak reti. Tak. Itu semua alasan dalam diri kita je untuk bagi excuse. Kau ni tangan keras. Kau memanglah tak ada talent. Tak ada sebenarnya benda tu semua. Tangkislah semua anggapan pada diri anda yang macam tu. Ubah mindset hari ni. Sebab mungkin benda yang anda tak pernah buat itulah talent anda sangat bagus dekat situ. Nampak dah kan? Dah nampak dah rupa dia tu. Rasa macam gembira sikit. Dah nak siap dah. Okey, sikit lagi.
siapa ada kain, bolehlah terus buat. Sebenarnya palazzo ni tak kisah anda nak guna material apa pun. InsyaAllah bila seluar besar ni dia jadi elok je lah. Memang muat je lah pakai kan. Ni dah siap dah pinggang. Lepas tu belum siap lagi. Belum siap. Pinggang ni saya akan tolak dia ngam-ngam sampai ke bawah yang tempat saya jahit tadi. Dan saya nak jahit sikit belah atas ni. Supaya dia ada basi sikit macam nampaklah cantik sikit lagi. Kejap ya. Saya buat lagi sekali dan baru kita tekan getah dia. Okey, tapi kalau palazzo guna kain keras, itu tak berapa nak cantik lah. Dia jadi keras sangat, jegong nanti. Lepas tu nampak besar sangat. Jadi kalau anda yang rasa saiz besar kan, nak bagi nampak tak besar sangat, jangan guna kain yang keras. Ni saya jahit tepi getah tau, bukannya atas getah. Okey, jadi pemilihan fabrik yang betul tu insya-Allah bagi kita nampak lebih yakin lah nak berpakaian. Okey. Dan insya-Allah palazzo adalah pakaian yang patut syar'i lah pada saya, sebab dia besar, dia loose, longgar, dia tak menampakkan bentuk badan. Janji jangan pakai baju ke dalam palazzo. Itu nanti seksi lah pula kan. Sebab dia seluar. Jadi nak bagi ni pakai baju labuh. Ya, cantik. Palazzo pakai dengan baju labuh. Okay, kongsikan ya video ni. Semoga manalah tahu ada rakan-rakan anda yang teringin nak buat palazzo anak-anak. Palazzo sendiri. Guna sukatan sendiri. Guna 4 sukatan yang saya sebutkan di awal tadi. Banyak cara palazzo, tapi saya kongsikan satu cara ni lah. Janji anda nampak macam mana nak buat palazzo. Mungkin cara saya pun taklah betul, taklah bagus. Okey, jadi silakan cari lagi ilmu, cari lagi dengan guru lain, tak ada masalah. Sebab saya pun bukan guru. Saya bukan guru. Saya bukan guru jahit. Saya cuma tailor yang suka share ilmu jahit dengan anda semua. Boleh ya tonton balik video ni daripada mula untuk mendapatkan pencerahan. Jika tak cerah juga, rasa confused juga, bolehlah DM saya tanya ya. Okey, bagi anda yang suka dengan Moskrip, suka kan, nampak nak cantik kan, dia beralun buat seluar ni, anda boleh pergi kat link yang saya bagi tu. InsyaAllah dekat sana saya bantu lagi anda untuk dapatkan kain macam ni. Okay, warna ni pun cantik. Saya suka tengok warna dia. Mula saya confused, ini ungu ke labu. Jadi saya decide nama dia ungu ke labu lah. Okay. Dan rupanya cantik juga. Okay, dia cantik. Warna dia taklah macam, walaupun warna dia gelap-gelap macam ni, tapi warna dia pada saya warna yang boleh jadi trend lah. Warna dia cantik lah. Tambah-tambah pada yang suka warna gelap, warna ni cantik. Saya suka. Okay, ya. Sikit lagi. Ni saya sengaja je ya buat yang atas ni.
Maaflah ambil masa anda sikit. Kita nak bagi dia macam, lagipun seluar budak kan. Kita nak bagi nampak comel sikit. Ada palazzo yang kita boleh tambah belt kan. Kita tambah tali, kita bolehlah buat reben sikit kat depan pinggang dia tu bagi dia. Tapi yelah untuk anak-anak comel lah sangat. Tapi saya tak sarankan lah mak buat apa kita buat kan. Kita pakai kat dalam baju je. Di bawah baju kita tu. Tapi untuk rasa cantik, okey. Sebenarnya tak ada masalah pakai macam tu. Walaupun tak nampak. Sebab kita pakai bukan semua kita tak tunjuk ke orang. Okey. Kita pakai sebenarnya untuk menaikkan rasa yakin diri kita. Kalau anda rasa pakai macam tu boleh menaikkan yakin diri anda, pakailah walaupun orang tak nampak kan. Puan Faridah ni nak belajar. Kita tengah belajar ni. Ni. Nampak tak? Comel tak? Anda selalu pernah beli kan? Bila beli kain ke apa ke, ada jahit macam ni kan? Macam ni lah saya nak dapatkan hasil dia. Okay, lepas tu, getah ni kita kena tekan juga supaya getah tu nanti dia tak terplay out kat dalam ni. Kita tekan lagi sekali. Okay. Ni kita bagi dia seimbang. Okay, nampak dia dah seimbang. Macam tu je. InsyaAllah dia seimbang. Ni titik tengah. Kalau titik tengah tak betul tengah lagi, betul adjustkan dulu titik tengah ni ya. Lepas tu baru kita jahit. Nak jahit getah, jangan lupa mesti kena tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, tarik getah tu sampai lurus kain kita tu, baru jalan. Nampak Nanti saya tunjuk hasil dia. Tarik, baru jalan. Okey, dah alhamdulillah siap ke atas pinggang ni. Okey, dan kita Assalamualaikum, cantik mesin berapa ya? Oh, saya pakai Janome. Dah lama dah ni. Saya pun tak tahu dah berapa price dia sekarang. Tapi alhamdulillah memang tahan lah. Okey, jadi belah bawah saya jahit seinci ya. Seinci 2 jari saya ni. Apa hari ni kerja kat kain, jadi saya rasa kaki saya sampai sampai nak bengkak.
saya masih buat sendiri. Okey, jadi dengan bantuan suami lah. Jadi masih struggle lah buat kerja sendiri lagi. Tak ada lagi pembantu. Okey. Okey. Right. Sebelah kaki dan buat lagi sebelah kaki. Kenapa kita bagi tadi bawah kaki tu melengkuk sikit supaya dia tak jadi macam tu lah, macam konsep dia macam kat baju tu lah ya. Jadi taklah dia melerit. Sebab kita dah bagi lebih pada cawat. Itu semua dah dah. Kalau kita bagi ni tak melengkuk ni, dia barangkali dia tak akan naik lah. Okey, ulang sikit dan siap. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Banyak benda saya belajar teknik dengan Kak. Alhamdulillah. Tahniah Ika. Itulah yang saya harapkan. Semoga ramai orang dapat sesuatu lah daripada live saya yang tak seberapa ni. Okey. Pinggang kita dah jadi. Bawah pun kita dah jahit. Nampak bawah. Tapi itulah dalam dia tak berjahit tepi. It's okay, tak apa. Tak ada masalah sebenarnya sebab kain ni tak berbulu. Kalau nak guna kain t-shirt, lycra, cotton lycra pun jenis tak berbulu. Jadi anda boleh pilih untuk tak jahit tepi. Untuk diri sendirilah. Kan? Untuk orang lain, janganlah buat perangai. Nanti sekali tu je. Taubat lahum. Saya pun tak pernah buat untuk orang lain lah macam ni tau. InsyaAllah saya masih jahit tepi dengan baik lah. Okey. Berat saya rasa mic hari ni ya. Okey. Dah siap dah seluar. Nak cuba tak? Sekejap saya suruh anak saya cuba. Mari sini. Mari sini sayang. Pasal baju basah ni? Sekejap kita suruh terus. Tak apa. It's okay. Ni bagi masuk dalam. Umi nak tunjuk. Cantik ke? Cantik lah. Sudu. Bukan sudu, sedu. Okey, jap. Syazah kena duduk sebelah sini. Jap, tepi sikit. Umi nak. Okey, hari ni model dia ada. Kita tunjuk model dia. Terima kasih. Sini, bukan duduk. Berdiri sini. Tu dia. Model dia dah pakai. Nampak tak? Elok dah. Okey, labuh pun elok semua. Okey, cuba penari sikit. Tak payahlah. Okey, dia dah pakai dah. Alhamdulillah. Okey. Puan Fauziah, terima kasih share ilmu. Sama-sama. Okey, boleh cabut balik. Pergi sana sikit. Umi nak tarik kursi. Okey. Meh. Okey. Seduh. Pergi minum air. Banyak wire. Maaf ya. Jadi nampak kan? Dia dah pakai.
Okey. Alhamdulillah, elok je. Pinggang ni ngam-ngam je dekat pinggang dia. Nampak saya tolak satu je. Saya tolak 1 inci je pinggang daripada saiz sebenar pinggang dia. Okey. Macam tu. Nampak ya? Ini kangkang yang sama ya. Saya tak bagi beza sebab budak ni kurus kan. Jadi tak apalah. Okey. Alhamdulillah. Tahniah. Untuk sesi kelas hari ini, berjaya juga kita siapkan palazzo ni. Okey, semoga ilmu kali ni sangat bermanfaat untuk anda semua. Boleh praktiskan, boleh buat jualan, boleh buka open order lepas dah terror. Okey, buat dulu percubaan 5-6 kali untuk diri sendiri. Sampai yakin, sampai dah rasa boleh open order, silakan. Saya halalkan ilmu perkongsian hari ini. Saya harap banyak memberi penjelasan lah kepada anda semua tentang cara nak buat palazzo. Kita nampak dia sangat simple, tapi sebenarnya dia taklah simple sangat-sangat untuk dibuat. Tapi masih boleh kan. Jadi sekian dulu. Jadi bagi anda yang nak dapatkan kain macam ni, kain Mosquip sedap ni, bila pakai pun lembut, balon sejuk, anda boleh tekan je link yang saya bagi tu. InsyaAllah ada Mosquip dan scuba. Scuba pun cantik. Kalau nanti saya akan tunjukkan cara dengan anda nak buat baju guna scuba. Walah punya cantik tau scuba ni. Sebab dia kain dia tak jatuh terus. Kain dia tegap. Tapi dia sejuk. Tapi kadang-kadang scuba ni dia kena iron sikit lah. Dia bukan keronyok, tapi dia akan nampak sikit macam kalau kita duduk ni kan. Tapi still okay. Sekali jalan elok. Okay, saya itulah scuba. Okay, itu sahaja saya Sima Saad. Saya minta undur diri. Saya minta halal masa yang anda peruntukkan untuk saya join live hari ni. Share supaya lebih ramai orang dekat luar sana dapat dibantu. Mungkin mereka sangat teringin nak buat palazzo sendiri. Okey, mungkin mereka hilang sumber punca pendapatan dan nak mulakan bisnes baru dengan jahit palazzo. InsyaAllah palazzo je anda fokus, jual kat Shopee, jual kat kawan-kawan setaman pun, InsyaAllah kalau anda jahit elok, cantik, selesa, akan ada yang suka, akan ada yang order. Anda pun kenalah selalu pakai palazzo anda jahit tu, yang anda praktis 5 pasang sebelum anda buat jualan. Jadi bila anda orang nampak hari pakai palazzo tu, dia orang akan suka. Itulah caranya. Kita tak menjual tapi kita menjual. Menjual tapi jangan menjual. Menjual tapi pakai. Nampak tak? Saya pakai Mosquip. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekian dulu. Saya minta maaf. Halalkan masa peruntukan untuk saya. Dan saya halalkan perkongsian hari ini. Tahniah dan tahniah bagi siapa yang pernah mencuba apa-apa saja yang saya share. Boleh tag nama saya dekat FB. Okay, Puan Miza, terima kasih sama-sama. Boleh tag siapa yang dah berjaya buat salah satu lah. Dan saya minta maaf pada yang minta nak order apa-apa jahitan yang saya ajak sebelum. Saya minta maaf, saya belum ada masa untuk jahit. Tempahan masih banyak yang perlu saya selesaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Okey, memang banyak lagi. Saya pun tak tahu bila macam mana saya nak manage. Saya doa pada Allah ya Barik yang Maha mengurus sahaja, yang menguruskan urusan saya ni sampai selesai. Okey. Dan saya minta maaf ya, ada yang order hand sock. Saya minta maaf, saya tak boleh nak buat buang masa ni. Saya minta maaf sangat. Semoga anda yang tengok live ni boleh cuba buat sendiri. InsyaAllah hand sock jahit guna tangan pun boleh. InsyaAllah saya doakan anda yang cuba nak praktiskan ilmu yang anda dapat daripada live saya. Saya doakan memang anda akan dapat banyak yang manfaat daripada dia. Saya minta maaf atas kekurangan saya sebab saya tak boleh nak penuhi permintaan tu ya. Saya minta maaf sangat. Bukan saya tak nak tolong menutupi aurat-aurat anda. Tapi bila dah belajar, cuba usaha pula. Sebab tak... kita lah yang nak bantu diri kita kan. Jadi cuba ya, saya dah cuba terangkan sehabis baik. Saya dah cuba terangkan secara detail supaya anda semua boleh dapat satu-satu.
Jika tak detail, anda rasa ada lagi kekurangan dalam apa subjek yang saya ajar tu, tanya saya. PM je, WhatsApp ke, Telegram ke, masuk kelas jahit saya ke, apa mana-manalah, anak murid jahit ke, apa mana-mana, kat FB, tanya dekat Messenger. Boleh, saya insyaAllah selagi saya mampu nak jawab, saya jawab. Apa yang saya tak mampu nak jawab tu, saya serahkan kepada Allah. Semoga Allah bagi anda ilham untuk cuba cara anda pula. Ya, saya minta maaf dan terima kasih semua. Saya Sima Saad. Jumpa lagi insyaAllah next live. Okay. Nombor WhatsApp boleh pergi. Nanti messenger saya. Nanti saya bagi. Saya tak bagi kat sini ya. Minta maaf ya, nanti sekarang. Nombor saya tak boleh terjejas. Cemar nanti. Okay, minta maaf semua. Itu sahaja. Salam Palazzo. Dari saya Sima Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.